Assalamualaikum, hai, saya Syelda Ismail selaku penerbit eksekutif Malaysia Kini. Baiklah, di social media ketika ini ramai sudah berkecimpung dalam bidang pelaburan. Kalau anda lihat dalam newsfeed di Facebook anda, ada saja pelaburan ini, pelaburan hartanah, pelaburan itu. Pastinya anda ingin tahu dan tidak mahu ketinggalan untuk merebut peluang ini untuk meningkatkan pendapatan nombor satu dan mungkin mana tahu memulakan kerjaya yang baru. Jadi bagi menceritakan tentang pelaburan dan kerjaya serta latihan ketika terutama sekali di fasa pandemik ini, kita akan bersama dengan dua orang istimewa iaitu Encik Helmi Kasim, iaitu Ketua Syariah V College dan juga Daniel Lim. Dia adalah speaker dan trainer tersohor V College. Dan terima kasih kerana bersama kami dalam satu pertemuan khas ini. Kami, Daniel, apa khabar? Ya, hai Syeda, baik-baik. Ya, baik Syeda. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita akan cerita hari ini pasal tentang pelaburan Islami. Kita mulakan bersama dengan Helmi ya. Di dada social media sekarang ni bukan di dada akhbar lagi. Ramai betul menceritakan tentang pelaburan, terutama sekali pelaburan Islamik. Okey, apa yang perlu kita tahu tentang permulaan untuk melabur? Nombor satu, nombor dua, betul ke sekaranglah masanya untuk kita berkecimpung dalam bidang ini? Helmi. Okey, sebenarnya Syelda macam ni. Ya. Pelaburan ni sebenarnya perlu dijadikan tabiat setiap bulan tanpa mengira berlakunya pandemik ataupun tak. Kerana ia bertujuan untuk meningkatkan tahap kewangan seseorang individu maupun sebuah keluarga. Jadi langkah ni memang penting sebab kita nak imbangkan status kewangan kita daripada terdedah kepada beberapa faktor inflasi yang menyebabkan berlakunya kenaikan kos dan harga barangan maupun servis di sekeliling kita. Jadi pendapat peribadi saya lah, melabur ni memang satu keperluan, bukan lagi pilihan. Tak kira lah sama ada waktu pandemik ataupun tidak. Okey, apakah keperluan yang diperlukan untuk kita mula melabur dan juga untuk Helmi ya, masih lagi di Helmi, adakah ia penting untuk kita mengetahui ilmu-ilmu tentang pelaburan ini? Okey, dia macam ni, sebelum kita mulakan untuk melabur, penting untuk kita mula menabung dulu. At least kita create satu tabiat ataupun habit. Mulakan dengan menabung dulu, simpan wang. Dan sebab penting tabiat ni, sebab untuk kita nak menghadapi di waktu yang sukar nanti. Sebab kita pun tak tahu bila lagi waktu sukar akan berlaku. Macam sekarang ni tanpa kita bersiap sedia berlaku pandemik. Jadi kita tak tahu apa lagi yang akan berlaku di masa akan datang. Jadi mulakan tabiat dengan menyimpan dulu. Okey. Bagaimana pula dengan Daniel? Macam sekarang ni, okeylah dari segi ekonomi kita dapat meningkatkan pendapatan, kita mungkin akan berkecimpung dalam satu bidang baru. Mungkin sebelum ini kita bekerja sebagai, contoh sebagai saya di dalam media dan suddenly saya akan memasuki dalam bidang pelaburan. Apakah kebaikan ya yang kita boleh dapat dari segi ekonomi dan juga dari segi seseorang itu dari segi sosial untuk seseorang individu yang berkecimpung dalam bidang pelaburan, Daniel? Ini senang saja sebenarnya. Nah, contoh, alright, kalau seorang itu mereka mula belajar melabur dahulu, so apabila melabur, alright, the first thing they will get is more income, lebih banyak pendapatan lah. So kebaikan ini, dari segi sosial ialah kehidupan mereka akan menjadi lebih mudah, ya, lebih mudah. Mereka punya lifestyle, kualiti gaya hidup pun lebih meningkat. Dan Syeda, disebabkan ini mereka akan ada lebih banyak apa yang saya katakan disposable income. Dan kalau seseorang itu, alright, mereka ada disposable income lebih banyak, maka ini bermaksud mereka lebih rela untuk berbelanja. So seperti yang kita tahu kan, one person's expense is another person's income. So kebaikan dari segi ekonomi pula, bukan saja dari individu, alright, ia juga baik kepada ekonomi negara kita juga. So kalau kitaran ini sentiasa berulang ya, orang sentiasa lebih rela untuk berbelanja, so maka ekonomi negara juga akan makmur lah. Wow, fantastic. Okey, dari segi itu kalau misalnya saya nak berkecimpung dalam bidang ini, Helmi mungkin boleh ceritakan apakah sikap, mental dan juga apakah keperluan yang diperlukan untuk seseorang itu memulakan untuk menjadi investor.
adakah ia memerlukan komputer yang besar-besar ataupun I need to have my own 2-3 komputer untuk kita check on the peratusan ataupun saham, keadaan trend saham ketika itu. Kami. Okey. Sebenarnya zaman sekarang ni lebih mudah sebab tak perlu ada komputer besar-besar, skrin banyak. Okey, penting kat sini sebab setiap orang boleh dikatakanlah hampir setiap orang mempunyai talian bimbit, handphone. Jadi dekat sekarang ni even di talian handphone pun dah boleh kita lihat bagaimana prestasi syarikat berkenaan perkembangan mengenai perkembangan dalaman syarikat. Jadi ada macam-macam news yang kita boleh dapat daripada talian bimbit kita. Jadi untuk seseorang yang masih baru ataupun beginner sebelum mula melabur, sikap dan mentaliti yang perlu ada adalah memahami melabur tu adalah satu kegiatan mengasingkan sebahagian amount kewangan ke dalam instrumen pelaburan. Jadi sementara seseorang tu sibuk bekerja ataupun berniaga kan, amount wang yang dilaburkan tadi tu juga akan turut bekerja untuk seseorang yang melabur tadi tu dalam satu tempoh yang dia berdasarkan matlamat masa depan kewangan dia. Jadi oleh itu, melabur ni diibaratkan sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan kewangan masa depan. Malah pelabur saham yang terkaya di dunia iaitu Warren Buffett, dia memberi definisi melabur merupakan satu proses meletakkan wang sekarang untuk menerima lebih banyak wang pada masa akan datang. Jadi sikap dan tabiat untuk mengasingkan ataupun menabungkan wang ni adalah penting sebelum memulakan melabur. I see. Okay. Alright. Dari segi mental dan juga keperluan yang diperlukan untuk kita jadi beginner lah kan. Okay. Daniel, mungkin anda ceritakan saya ada simpanan. Pastinya kita nak melabur mesti ada simpanan. Takkanlah no simpanan pula kan, zero simpanan. Okay, berapakah amount yang orang kata yang paling minima yang perlu saya laburkan? Dan saya juga difahamkan yang sekarang ni ada juga orang yang menggunakan pengeluaran ICNA KWSP untuk laburan. Boleh tak saya gunakan untuk laburan? RM10,000 tu. Okay. Ini alright, thank you. So soalan yang amat bagus sebab seorang trainer, student mesti tanya sebelum mereka mula, mereka asyik risau berapakah amount yang mereka perlukan. So Syirda, biar saya jelaskan dahulu. Sebenarnya kan kalau kita nak mula melabur, sebenarnya tak perlu amount yang banyak. Yang penting, alright, ada dua benda, iaitu you kena disiplin dan you kena ada consistency. Sebab Syirda, cara trainer-trainer kami di V College ini kan, kami melabur menggunakan cara value investing. Okay, dan cara value investing ini kita mengambil kesempatan kuasa compounding untuk membina kekayaan kita. So, yang berita baik, alright, tak kira lah berapa amount pun, okay, you pun boleh mula melabur. Yang penting, you ada disiplin untuk simpan duit. Okay, dan kedua, you konsisten melabur setiap kali. Dan biarkan saja, the compounding effect to build your wealth. So, Syirda, of course, tidak dinafikan lah. Contoh kalau wang daripada ICNA you ada dapat lebih banyak duit itu kan, yes, hanya guna wang itu tersebut untuk melabur kalau you ada ilmu yang betul ya. Kalau tidak, at least settle dahulu, settle dahulu expenses yang penting. Invest apabila kamu sudah ada saving yang cukup. Alright, so ini adalah setakat nasihat yang saya nak beri kepada anda semua lah ya. Okay. Tapi kan saya ni masih lagi orang kata, betul ke ni ada, masih lagi, of course, everyone will be skeptical kan, betul tak dia dengan Helmi? Okay, contohnya diri saya lah, seorang yang skeptik, biar betul ni nanti aku letak 3,000, berlayang aku punya 3,000 ni, dah lah dalam COVID ni kan. So I was thinking, contohnya Helmi, bagaimana nak mengatasi masalah ni? Okay, sikapnya macam ni, ini memang personally I would say, saya nak cuba, tetapi ada lagi sikit lagi macam that skepticalness tu ada lagi. Macam mana nak mengatasi tu, Helmi? Ya. Okay, sudah. Biasalah setiap orang mempunyai kegelisahan masing-masing. Ada yang bukan risk taker, ada yang risk taker, ada pelbagai jenis jenis pelabur. Tetapi tak apa. Kalau seseorang tu dia agak skeptik untuk pertimbangkan kaedah melabur ni, ada satu kaedah yang agak konservatif di mana mereka ni boleh menumpukan pada pemeliharaan modal ataupun capital protection berbanding dengan pulangan pasaran. Okey, jadi strategi ni
dia penting untuk melindungi nilai portfolio pelaburan supaya bila melabur tu boleh pilih melabur seperti instrumen macam deposit tetap, fixed deposit ataupun pelaburan unit amanah, dan juga termasuklah produk-produk amanah saham ataupun dalam dana pasaran kewangan dan juga bond, ataupun cari saham-saham yang berisiko rendah yang selalunya terdiri daripada syarikat yang mempunyai modal pasaran yang besar seperti syarikat blue chips ataupun large cap stocks. Ya. Okey, terima kasih Helmi. Okey. Yalah, selalunya yang risk taker ni lelaki, betul tak? Saya tengok dalam bidang ni kebanyakannya lelaki, okey. Adakah seorang wanita disarankan memasuki bidang pelaburan? Kenapa saya tanya ni? Sebab kadang-kadang perempuan wanita ni dia berhati-hati. Dalam pelaburan, they will ask a lot of questions, they akan banyak bertanya dan susah mereka akan melaburkan sesuatu dengan orang kata terus saja impromptu macam tu. Apa pandangan Daniel? Okay. Nah, Syeda, sebenarnya apa yang you kata memang betul. Okay, kalau saya ada ambil data daripada Bursa Malaysia ya. Sebenarnya di seluruh Malaysia hanya 30% pelabur terdiri daripada wanita lah ya. Tetapi Syeda, you kena tahu dalam kita punya kelas V-Bootcamp Syariah kami kan, sebenarnya ada nampak trend dah. Lebih banyak wanita sekarang sebenarnya tengah datang melabur. So saya sebenarnya nak sarankan, bukan saja sarankan tetapi menggalakkan wanita untuk memasuki bidang pelaburan. Alright. So pelaburan lah, Syeda, mana-mana sekalipun tidak membezakan, kalau anda wanita ataupun lelaki. And I think this is the beauty of investing, alright. So yes, I agree that kalau kita ambil pekerjaan, ataupun sukan, ya mungkin jantina akan memainkan peranan. Tetapi Syeda, kalau you melabur dalam bidang pelaburan, I want to tell every one of you, everyone has the same level playing field. Sebab pelaburan saham ini bergantung kepada apa? Kepada ilmu, intelek dan emosi seorang pelabur. Jadi, Syeda, if you want to invest, I think it's a very advantage thing for you. So, wanita ataupun lelaki semua boleh asal bakat dan potensi mereka dalam pelaburan saham. So, don't worry. Okey, boleh. Terima kasih Helmi. Rasanya Daniel lepas ni akan jadi saya punya mentor lepas ni. Sebab boleh. Dia kata don't worry. Okey, Helmi, saya balik kepada tentang demografik jugalah kan. Saya rasa demografik ni selalunya mereka yang berkejaya mungkin dah mempunyai simpanan 35 above ataupun 30 above. Kenapa saya rasa ilmu pelaburan ni harus dipupuk di semua peringkat, termasuk juga di bahagian sekolah juga. Dan kalau dari segi pengalaman Helmi lah, mungkin ada pelajar-pelajar Helmi yang mungkin berusia kurang daripada 21? Ada. Okey. Ada. Memang ada. Sebab kita ada track record pelajar malah berumur 11 tahun pun dah mula belajar mengenai melabur sebab digalakkan oleh keluarga dia, ibu bapa dia. Okey, jadi pendapat saya lah, ilmu pelaburan ni sebenarnya penting bukan saja untuk golongan dewasa. Malah ia harus didedahkan di peringkat awal sejak zaman kanak-kanak lagi. Kanak-kanak, remaja semua akan dapat benefit. Okey, mengapa Sebab kanak-kanak ni dia dah mula didedahkan mengenai topik wang ataupun topik duit dalam salah satu mata pelajaran mereka. Jadi kanak-kanak dan remaja ni selalu diberikan duit belanja sekolah ataupun duit belanja untuk beli makanan di sekolah masing-masing, dan mereka ni telah diajar bagaimana untuk berbelanja. Jadi dari segi tabiat ataupun habit kanak-kanak ni atau golongan remaja ni, belanja bermaksud aktiviti duit keluar. Sebab tu mereka ni juga perlu didedahkan dengan ilmu bagaimana untuk lakukan aktiviti duit masuk. Jadi tabiat menabung ni patut digalakkan dalam minda dan tabiat kanak-kanak serta remaja jika mereka ni dah didedahkan dengan lebih awal mengenai kebaikan ilmu pelaburan ni. Malah kalau pelabur terkaya di dunia tu, Warren Buffett tu, dia dah mula menimbu ilmu pelaburan sejak usianya 11 tahun. Dah mula dah. Interesting. Okey, jadi kita kena mulakan secepat mungkin, terutama mereka-mereka yang lewat ini. Okey, Daniel, apa yang kita boleh pelajari dari segi ilmu pelaburan? Apa yang kita boleh dapat daripada, bukan hanya saja keuntungan atau profit sahaja.
apa yang kita boleh belajar? Contohnya, adakah kita boleh belajar background tentang sesebuah syarikat itu? Adakah itu sesuatu yang ilmu-ilmu yang bagus juga? Bukan sekadar profit sahaja, you know. Contohnya Yes. kita nak invest atau melabur dengan Google contohnya. Jadi seseorang pelabur-pelabur kena tahu background. Okay, ceritakan sikit Daniel. Saya pula bercakap lebih pula. Ceritakan Daniel. Okay, tak apa. Nah, sebenarnya mungkin stereotype melabur bermaksud you kena dapat banyak duit ataupun banyak untung itu kan. Tetapi sebenarnya kalau anda seorang jadi seorang pelabur, pelabur bermaksud anda juga akan jadi seorang businessman ataupun usahawan yang berjaya juga. Sebab value investing, apabila kita nak invest dalam sebuah syarikat, kita pilih dia punya business model dia, sama ada dia baik ke tak, sama ada dia masih boleh bertumbuh ke tak, dan kita kena check dia punya financial, adakah financial dia sihat. So kalau you sudah tahu syarikat mana jenis yang you nak labur, kalau you seorang usahawan, maka you juga nak apply kriteria-kriteria syarikat yang bagus ini ke dalam you punya business sendiri. Dan you pun juga secara tidak langsung tahu macam mana untuk mengembangkan bisnes anda. So it's a very good how to say, you kill two birds with one stone lah. Okay, I would say. Okay, that's all. Jadi mungkin ia bukan saja kita belajar teknik-teknik ataupun formula, tetapi juga kita belajar ilmu-ilmu bisnes yang boleh kita aplikasikan mungkin kepada diri ataupun kepada bisnes kita, kan? Okay, balik kepada cerita tentang ilmu pelaburan ini. Mungkin Helmi ceritakan tentang apa yang membezakan V College dengan banyak lagi sekarang ni bank-bank saham di luar sana. Mungkin boleh ceritakan perbezaannya? Okey, boleh. Boleh sangat Syilda. Okey, dia macam ni lah. Perbezaan yang ketara di V College ni, kami lebih menumpukan kaedah di mana kami mengajar anak-anak murid kami memahami saham dari konteks kita sebagai pemilik syarikat. Itu yang pertama. Itu pemahaman ataupun mentaliti yang perlu ada pada setiap para pelabur-pelabur yang belajar di V College. Okey, jadi dengan kita ada mindset sebagai pemilik syarikat, ini bermakna kan bila kita membuat keputusan, sebelum kita buat keputusan untuk melabur sesuatu saham tu, kita perlu cek dulu latar belakang syarikat, kekuatan prestasi kewangan syarikat, siapa yang menguruskan syarikat tersebut, dan apa lagi entiti yang juga memiliki saham syarikat tersebut. Dan juga yang paling penting, kita nak tahu adakah model perniagaan syarikat tersebut boleh pergi jauh. Jadi bila kita memahami 3 aspek ni, insya-Allah untuk kita nak buat keputusan untuk melabur dengan secara santai, dengan secara mudah dapat dilakukan. Sebab kita dah buat kita punya own due diligence, dan sambil tu kita hanya fokuskan kepada mencari syarikat-syarikat berkualiti saja di masa akan datang. So itu membezakan kaedah yang kami ajar kepada anak murid kami, dan alhamdulillah so far ramai mendapat keputusan yang baik. Yang cemerlang pun ada, yang baik pun ada. Yang paling penting konsistensi. Okey. Kesabaran pun perlu juga kan rasanya, Helmi? Rasa kita tak boleh nak mementingkan profit tu besoknya kita akan dapat. Kita perlu banyak bersabar. Okey Daniel, mungkin ada kata-kata semangat ataupun kata-kata aluan yang perlu diberikan bagi di luar sana yang masih lagi skeptikal seperti diri saya dan juga wanita-wanita saya untuk menceburi bidang ini. Daniel. Alright. Nah, so first thing that I want to address is untuk kamu semua yang mungkin beginner, ataupun zero, mungkin kamu takut, takut untuk melabur, tetapi you sekarang amat motivated sebab you tahu kebaikan pelaburan. So first thing, yang saya nak nasihatkan, alright, belajar dahulu, menimba ilmu yang baik terdahulu. Alright, jangan segera pergi invest tanpa sebarang ilmu yang baik. So sebelum kamu berkecimpung dalam pelaburan saham, ingat untuk belajar dahulu. Tak kira anda membaca buku, hadir khusus ataupun online seminar, pergi belajar dahulu. Dan lepas itu apabila kamu tahu macam mana pilih syarikat yang baik, then anda baru mula untuk melabur lah. Then for the ladies, alright, jangan takut. Alright, melabur ini bukan sahaja untuk lelaki saja, tetapi pelaburan ini everyone is a same level playing field. Alright, so kamu juga boleh melabur, and you also can become a breadwinner for your family also. Alright, so inilah saja yang saya nak sampaikan.
Okey, Helmi boleh bagaimana pula kata-kata aluan, ke aluan lah, kata-kata semangat mungkin kita pada masa ini kita harus belajar memperdalami ilmu ini sebagai seorang Islam. Kita benda ni tidak salah ya, kita kalau kita ikut syarat dia boleh dijalankan. Bagaimana Helmi? Silakan. Okey. Okey, terima kasih Silda. Okey, satu soalan yang baik. Okey, macam ni. Nak pemudahkan, is simple sebab Islam menggalakkan kita untuk berniaga. Okey? Dan apabila kita melabur saham, kita kena lihat di sebalik saham tersebut mempunyai syarikat dan juga perniagaan. Sebab tu saya pesankan saya tadi, kita kena ada ilmu untuk sebelum kita melabur. Jangan mudah berspekulasi tetapi melabur dengan ilmu. Bila kita melabur dengan ilmu, kita dah buat due diligence kita, insya-Allah semua orang boleh melabur saham. Okey. Kita perlukan ilmu, dan kalau bagi mereka yang ingin mengetahui bengkel ataupun ilmu-ilmu yang akan dipersembahkan oleh V College, anda bolehlah bertanya ataupun sebarang pertanyaan ataupun sebarang kekeliruan dan sebagainya, bolehlah melayari website mereka iaitu investwithvic.com, ataupun anda boleh sajalah pergi ke Facebook mereka Helmi, iaitu di V Syariah, VI Syariah. Okey, nampaknya itu saja perbincangan kita pada hari ini, dan sekiranya anda masih lagi mempunyai sebarang pertanyaan ataupun memang ingin mengikuti kuliah-kuliah ataupun bengkel-bengkel saham mereka ini, bolehlah register, meletakkan nama dan juga beberapa informasi anda dalam link yang tertera di caption di atas ataupun di bawah, saya kurang pasti. Dan kami akan ataupun V College akan melayani anda. Baiklah, sekian saja dari saya, Syilda Ismail. Terima kasih Helmi dan juga Daniel. Kita akan jumpa lagi ya. Thank Terima kasih you. Hilda. Terima kasih. Baiklah, sekian saja dari saya dan Assalamualaikum.